Sekarang benda nikmat ni halal makan. Daging halal makan. Makanlah. Kita nak makan, tak boleh. Daging tak boleh, dia ada darah. Nanti kotor hati. Astagfirullahalazim. Nabi makan peha kambing kot. Bila hari yang ada makanan tu depan Nabi, Nabi ambil gigit macam tu. Bila time tak ada lah. Nabi bila tak ada tak cari. Bila ada tu Nabi makan. Yang ini kita bincang tentang orang yang sengaja tak nak nikmat langsung. Makan sedap, manis pun tak boleh. Buah manis pun salah. Ni jaga-jaga sikit sebab benda ni tak kena air sejuk pun tak mau. Okey. Wa ma hadhi tariqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jalan Rasul. Ini bukan tarikat Nabi, tarikat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tariqat ashabihi wa atba'ihim, dan bukan jalan para sahabat baginda dan para pengikut mereka. Waqad qala ba'du salafi, sungguh telah berkata sebahagian salaf, kharajna ila jabalin nata'abbadu. Okey, kami telah keluar ke bukit, ke sebuah bukit untuk beribadat. Faja'ana Sufyan ats-Tsauri, lalu telah datang kepada kami Sufyan ats-Tsauri. Ni dia geng-geng ni, kita tabi'in lah, bukan sahabat tabi'in. So diorang start lari ke bukit-bukit untuk beribadat. Datang Sufyan ats-Tsauri. Kita tahu Sufyan ats-Tsauri ni siapa? Dia salah seorang di antara ulama hadis, tabi'in yang agung, yang mulia, yang memang dia mempunyai ilmu yang sangat kukuh. Dia kata apa? Kami datang beribadat dekat atas bukit-bukit, datang Sufyan ats-Tsauri, halau kami balik. Faraddana, turun. Dia halau kami balik. Turun balik campur dengan masyarakat. Ini betul. Kalau dekat Perlis ni bukit apa? Dekat belah Kedah ada Gunung Jerai. Dekat Perlis ada bukit orang naik untuk ibadat, ada? Kotlah ada, saya tak tahu. Bukit Tok Don tu saya panjat dah, tapi tak ada benda, tak ada orang beribadat kat situ. Ni dia jaga masyarakat kita. Kot Langkawi ke, wallahu alam lah. Okey, baik. Talbisuhu ala zuhad. Okey. Pengeliruan iblis ke atas orang-orang yang zuhud. Wa min talbisihi ala zuhadi, dan di antara pengeliruan iblis ke atas orang yang zuhud, i'raduhum anil ilmi syughlan bizuhdi, berpalingnya mereka dari ilmu kerana sibuk untuk zuhud. Sibuk nak zuhud sampai tidak ada peluang belajar ilmu. Faqad istabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maka mereka ni telah menukar ganti apa yang rendah berbanding apa yang lebih baik. Sebab ialah sudut asal kita beramal mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Pada dalam matan Zubat Ibn Ruslan, ni orang Malaysia, orang matan Syafi'i, dia akan baca syair Zubat Ibn Ruslan. Di antara yang awal dia sebut dalam mukadimah dia lah, fakullu man bighairi ilmin ya'malu, maka setiap orang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya tertolak takkan diterima. Setiap orang tanpa ilmu dia beramal, amal dia tertolak, tidak diterima. Semua orang tahu benda ni. Yang membezakan di antara adat dengan ibadat adalah ilmu. Kita basah-basahkan muka saja dengan kita ambil wudu. Akan berbeza bila kita tahu kita ada ilmu. Mandi wajib dengan mandi biasa hanya berbeza dengan ilmu. Tanpa ilmu dia akan jadi tak tahu, rasa sama je. Ini kena faham. Sujud kita, rukuk kita, tangan di mana, jari macam mana, tumit kaki kita macam mana, semua sekali itu tanpa ilmu dia akan rosak. Sebab tu orang yang sibuk zuhud, tak nak ini, tak nak itu, tak nak sekian tapi dia tidak, dia berpaling daripada ilmu. Ini masalah. Tidak belajar. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan itu adalah anna zahida la yata'adda naf'uhu atabataba bihi. Sebab apa? Sebab orang yang zuhud tu, yang zuhud sorang-sorang,
tidak melepasi bidai pintu dia. Mana amalan dia tadi untuk dirinya sahaja. Mana bidai pintu, tahu bidai pintu? Apa dia buat semuanya kat sini je, tak lepas keluar. Wal alimu naf'uhu muta'addin. Sedangkan orang yang berilmu ni, manfaat dia adalah melampau. Maksudnya kebaikan yang dia ada tadi melampaui kepada orang lain. Orang boleh tahu halal haram dengan dia. Orang tahu benda yang sah batal dengan dia. Orang tahu benda yang boleh beli tak beli dengan dia. Orang tahu masuknya Ramadan dengan dia. Orang tahu puasa yang betul macam mana. Dia dengan dia. So manfaat seorang yang alim tadi melampau. Adapun yang zuhud tadi dalam diri dia saja, tak melepasi diri dia. Wa kam qaradda ila sawabi min muta'abbidin. Dan betapa banyak telah ditolak kepada betapa banyak kadang-kala betapa banyak telah dikembalikan kepada kebenaran daripada orang yang beribadat. Sebab apa? Orang yang alim tadi dia salah, maka orang yang alim tadi betulkan. Nah, itu tajuk asal. Mana maksud dia orang yang beribadat tadi boleh betul bila ada ilmu. Adapun orang yang hanya zuhud tapi tak ada ilmu, hanya pada diri dia saja, bukannya melampaui pada orang lain. Wa min talbisi alaihim, dan di antara pengeliruan iblis kepada mereka orang yang zuhud ni, annahu yuhimuhum anna zuhda tarka mubahat, bahawa dia berikan bayangan, iblis beri bayangan kepada mereka, zuhud itu adalah meninggalkan benda-benda yang halal. Zuhud itu tinggalkan yang halal. Faminhum man la yazidu ala khubzi syairi, maka di kalangan mereka ni tidak makan lebih daripada roti barli. Roti barli je dia makan, tak ada makan lain. Wa minhum man la yadhuqu al-fakihata, ada kalangan mereka ni yang zuhud ni tak nak makan buah. Sebab apa? Buah kan manis. Bila manis kan, kita kan bila makan benda manis kan kita happy. Budak-budak dapat gula, lompat-lompat macam cacing, dapat gula tu kan. Kan benda tu sedap. Jadi tak nak makan buah. Sebab apa tak nak makan buah? Manis. Kita zuhud kan, jangan makan buah manis. Astagfirullahalazim. Ni pelik ni, tapi memang ada. Wa minhum man yuqallilu al-mat'ama hatta yaibasa badanuhu. Ada kan mereka ni mengurangkan makanan sampai kering badan dia. Badan dia jadi kering. Tak ada sebarang daging. Wa yu'adziba nafsahu bila bersuf, dan dia azab diri dia pula dengan memakai kain bulu. Dia kain bulu ni sebenarnya tak selesa, sebab dia gatal. Ada orang kadang-kadang pakai suf kan, bulu tu wool. Dia akan gatal sebenarnya. Lepas tu kadang-kadang bila pakai coat kan, yang wool ni dia pakai yang nombor 3, nombor 4, bukan terus atas badan. Sebab dia tak boleh kena badan kita direct. Wa yamna'uha al-ma'a al-barida, dan dia menghalang diri dia daripada air yang sejuk. Air sejuk pun tak minum. Kan air sejuk kan sebenarnya, ni ada doa Nabi SAW, kita minta cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada air sejuk. Sebab minum air sejuk tadi ketika hari yang panas, nikmat. Saya tahu dah dekat Perlis ni ada naik suhu ni, habis esok boleh try. Tengah-tengah panas tu ambil air sejuk minum. Kawan-kawan kami dekat Sudan tu, dia kata macam masuk syurga dah. Dah ada nilai dia. Sebab apa tau? Dia hari panas macam kat Sudan. Sudan ketika panas dia 45 ke atas. Mana kalau Perlis ni semalam 39. Tinggi dah. Yang titik panas dekat Cuping tu 41 kan. Berapa tahun dulu? Ni tak tahulah bukan yang ni naik ke, wallahu alam. Kalau rekod baru nanti tak tahu. Zaman ladang tebu dulu. Kan? Ke tak tahu? Titik panas tu. Dia ada tulis kan dekat situ. Suhu paling panas di dunia, di Malaysia. Tapi di Sudan contohnya, musim panas dia 45 tu biasa. Boleh menganjak sampai 50.
Serius. Kalau kita ambil tin, letak air, letak telur, tengah panas, masak. Telur tu masak. Ambil tin, kan tin air tu, tin macam susu tu, letak air, letak telur, letak tengah panas, masak. Tapi bila kita waktu macam tu, dapat minum air Coca-Cola, ya Allah. Buka-buka air sejuk tu kan minum. Time sejuk tak rasa, time sana rasa. Nabi pernah minta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada Allah Ta'ala lebih daripada suka kepada air sejuk. Ini antara doa Nabi SAW. Lebih daripada cintakan air sejuk. Jadi kadang-kadang benda nikmat ni, halal makan. Daging, halal makan. Makanlah. Kita nak makan, tak boleh. Daging tak boleh, dia ada darah. Nanti kotor hati. Astagfirullahalazim. Nabi makan peha kambing kot. Bila hari yang ada makanan tu depan Nabi, Nabi ambil gigit macam tu. Bila time tak ada lah. Nabi bila tak ada tak cari. Bila ada tu Nabi makan. Yang ini kita bincang tentang orang yang sengaja tak nak. Tak nak nikmat langsung. Makan sedap, manis pun tak boleh. Buah manis pun salah. Ni jaga-jaga sikit sebab benda ni tak kena Air sejuk pun tak mau. Okey. Wa ma hadhi tariqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jalan Rasul. Ini bukan tarikat Nabi. Tarikat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tariqat ashabihi wa atba'ihim. Dan bukan jalan para sahabat baginda dan para pengikut mereka. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Tak ada siapa buat macam tu. Wa inna ma kanu yaju'una idza lam yajidu syai'a. Dan mereka dahulu hanya lapar bila mereka tak dapati apa-apa. Barulah mereka berlapar. Adapun kalau ada, mereka makan. Kalau tak ada tu yang berlapar. Bukan sengaja tak ada kan? Tak. Tak ada baru lapar. Ada makan. Fa idza wajadu akalu. Bila mereka ada dapati, mereka makan. Lepas tu Nabi, para sahabat bila buat makan, diorang tahu Nabi suka makan peha kambing. So diorang akan letakkan sepotong depan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW makan, ambil gigit. Kemudian para sahabat ambil gigit. So, untuk tunjukkan halal makan. Dan orang kita kadang-kadang tak nak makan, terutama geng-geng ikut tarikat. Bila bersuluk masuk dalam hutan, dalam pondok 14 hari lah, berapa hari lah, tak boleh makan daging. Tok Guru makan, awak tak makan. Tok Guru melantak je, sedap-sedap. Yang anak-anak murid ni duduklah berzuhud dalam kelambu. Solat Jumaat tinggal, solat jemaah tak ada. Ibadat sorang-sorang dalam kelambu masing-masing. Allah. Wa qad kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'kulul lahma. Dan dahulu Rasul SAW makan daging. Wa yuhibbuhu, dan suka kan makan daging. Wa yakulud dajaja, dan Nabi makan ayam. Okey. Ini mungkin ada orang Sunan Abi Daud. Dia makan ayam. Janganlah jual ayam kemudian kata makanlah ayam. Nabi makan ayam. Janganlah pula. Sebab Nabi makan tapi tak ajak makan. Maksud dia kalau nak makan, silakanlah. Janganlah buat macam ada orang dia jual aiskrim. Lepas tu dia kata apa? Nabi dahulu suka makanan yang sejuk dan manis. Lepas tu dia pun jual aiskrim sejuk dan manis. Astagfirullahalazim. Bukan macam tu. Sejuk dan manis dia jual aiskrim. Ini salah bukan maksud dia. Wa yuhibbul halwa, dan Nabi suka manisan. Makan manisan. Wa yusta'dhabu lahu al-ma'ul barid, dan Nabi tawarkan manisan tadi dengan air yang sejuk. Minum air yang sejuk dengan manisan yang manis. Ni tengok Nabi. Pasal ini semua yang kita sebut ni dalam hadis Nabi SAW. Semua hadis yang sahih ceritakan. So, jadi bila orang tu buat zuhud, tak nak makan daging, tak nak makan manisan, tak nak makan sekian, dia dapat mana? Wa kana rajulan yaqulu. Dahulunya seorang lelaki berkata, ana la akulul khaisa
Aku tak makan al-khaisa. Al-khaisa ni satu bentuk, satu jenis makanan. Ada seorang lelaki dulu zaman Hasan al-Basri, dia kata aku tak makan makanan ni. Mungkin makanan itu sedap, wallahu alam. Aku tak makan makanan ni. Li'anni la aku bisyukri, kerana aku tak boleh menunaikan kesyukuran makan makanan ini. Contoh macam kalau dia makan makanan sedap sangat, syukur dia tak cukup. So dia tak makan makanan sedap sebab takut syukur dia tak memadai dengan makanan sedap yang dia makan. Kalau akak-akak masalah lah, nak balik makan durian kan, durian sedap, alamak tak boleh makan lah bang. Sebab apa? Ini kita durian tu sedap kat sini, syukur kita banyak ni, kita nak kena syukur macam ni baru boleh halal makan. Masalah ni. Tak boleh makan ayam, tak boleh makan daging, tak boleh makan kambing. Sebab apa? Tak memadai syukur. Faqala al-Hasan al-Basri, maka Hasan al-Basri berkata, hadha rajulun ahmaq. Ini lelaki bangang. Ini bukan saya saja Saya bukan suka mencarut atau cakap bodoh. Ada setengah orang penceramah dekat Malaysia ni bodoh itu bukan. Tapi ini kalimah ahmaq tu maksud dia bangang. Jadi Hasan al-Basri bila dia dengar lelaki ni cakap macam ni, dia tak nak makan makanan sedap kerana takut tak boleh menunaikan syukur di atas makanan tadi. Hasan al-Basri kata, ini lelaki bangang. Hadza rajulun ahmaq. Wa hal yakumu bi syukril ma'i al-baridi. Jadi pernah tak dia melaksanakan syukur dengan air sejuk? Jadi kalau sebenar, air yang sejuk, zaman dulu ketika minum air sejuk, macam mana orang buat? Diorang embunkan. Baru bila minum air sejuk, mana ada peta ais zaman tu. Saya ingat kat Yaman dulu, bila kawan-kawan kami nak minum air sejuk, dia ambil bekas air, dia balut kain. Kemudian dia simbah air dekat luar kain tu. Kemudian dia gantung bekas air tu dekat luar tingkap. Air dalam tu akan sejuk. Kenapa? Sebab bila dia siram air kat luar ni, dalam tu ada air, ini ada kain. Bila air yang dekat kain tu meruap, dia bawa sekali suhu berlebihan dalam tu. Dia macam style peluh kita lah. Tuan tahu kan peluh kita ni untuk sejukkan badan kita. Cara dia adalah bila dia terbang, peluh kita ni, dia bawa suhu berlebihan badan kita. Sebab tu kita jadi sejuk lepas berpeluh. Kita tak tahu. Kalau tak tahu, ini saya bagi tahu. Jadi kita nak minum air sejuk kan, gantung letak tepi tingkap. Nanti lepas dia kering kain tu, air dalam tu sejuk. Zaman sekarang lah, zaman dulu embunkan atas atap. Jadi kalau ikutkan, Hasan al-Basri kata, dia cakap pasal makanan tersebut. Dia pernah tak tunaikan syukur untuk air sejuk ini minum. Kalau ikut logik, tak cukup. Macam tu mata kita pakai je mata. Kenapa pejam mata? Saya tak nak buka mata. Sebab kalau buka mata, melihat. Dan melihat saya ni nikmat. Dan saya tak mungkin tak menunaikan syukur penglihatan saya. Maka tutuplah mata. Lepas tu pekakkan telinga, dengar, tutup. Kenapa? Kalau dengar nanti nikmat. Jadi kalau saya tak tunaikan nikmat telinga saya salah. Maka jangan dengar. Jangan dengar, jangan lihat. Bercakap, tak bercakap juga. Sebab apa? Kan nikmat Allah Ta'ala bagi. Bercakap ni. Kalau orang tu fikir balik, dia dah tunaikan ke hak bercakap yang dia ada? Belum lagi. So tak bercakap. Jenuh lah macam tu. Semua benda tak boleh. Ni jaga-jaga sikit. Belum lagi matahari, angin, tanah. Awak syukur mana satu yang awak ingat awak dah tunaikan? Memang tak pernah kita akan boleh sampai tahap menunaikan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita buat puji Allah Ta'ala di atas pujian kita, tapi pujian yang kita puji tadi sangat-sangat tak cukup berbanding nikmat Allah Ta'ala kurnia pada kita. Takkan cukup. Sebab tu jangan fikir, makan sedap ni nanti tak bersyukur, salah. Jadi tak usah makan. Nanti Hasan al-Basri kata lelaki bangang. Lelaki bangang, baik.